topik hari ini kita akan belajar, topik hari ini kita belajar adalah linear motion graph. Okey, graf untuk pergerakan linear. Okey, graf untuk pergerakan linear. Baik, kalau untuk graf untuk pergerakan linear dia ada 3 jenis graf yang kamu akan belajar. Yang pertama displacement versus time. Kalau dia tulis displacement time ni maksudnya displacement tu adalah y axis, time adalah x axis. Okey, displacement time graph. Graf yang kedua adalah velocity time graph, velocity y axis, time x axis. Dan last sekali acceleration time graph, acceleration y axis, time adalah x axis. Okey, kita pergi satu-satu. Kita pergi kepada setiap satu graf Okey, cikgu buka skrin yang lain. Sekejap. Okey, yang ini. Baik. Yang pertama ni adalah berkaitan dengan displacement time graph. Okay, y-axisnya adalah displacement, x-axisnya adalah time, masa. Okay, so kita tengok kat bahagian sini graf yang pertama. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia mendatar macam ni. Dan kita namakan dia sebagai object at rest. Sebab apa object at rest? Okay, sekarang ni katakanlah kat sini ada nilai kosong kat sini, yang ini nilai dia 5. Contohnya, kat bahagian sini 5 lah, dia ada nilai lah. Cikgu guna internet kat sekolah ni, tolong respon jap. Okey tak? Dengar tak suara cikgu? Tadi terputus Respon jap. Aduh, ya tiba-tiba internet berputus pula dekat mata kamu ni. Baru dengar. Okey. Cikgu ada kelas form 5 hari ni. So, cikgu kena buat kelas dekat maktab lah. Tiba-tiba line pula terputus. Okey tak? Cuba guna jabatan ni. Dah guna jabatan dah. Ni dia putus kejap tadi. Tak guna dia ada satu lagi. Kejap Jangan letak. Cuba refresh. Tu bilik gadget tadi. Kau ni internet jabatan saiz J besar S. Kejap sorry cikgu dengar tak? Sekejap masalah internet tadi. Sorry. Sorry cikgu dengar ke tak? Tolong respon. Okey ke tak? Dengar Okey. Maaf biasalah. Kalau cikgu kat rumah okey je internet. Sampai kat sekolah, maktab punya internet down. Okey, baik. So kita sambung lagi. Kalau ada masalah internet ke ataupun cikgu cakap ni lag ke apa ke, tolong respon nanti bagi tahu dalam chat ke apa ke. Okey, baik. So yang permulaan tadi kita sentuh tentang displacement time graph. Okey, displacement time graph cikgu conteng tadi kat bahagian sini kat y axis, bahagian sini x axis. So katakanlah di sini nilai dia adalah 5. Okey, nilai time dia 1, 2, 3. Okey, katakanlah 1 saat, 2 saat, 3 saat. Okey. So untuk graf ni kamu kena pandai baca graf Dari segi graf ini kita tengok displacement dia tak berubah dekat tempat yang sama saja. Tapi kalau untuk time dia kamu tengok dia ke arah sini, so time dia berjalan. So orang ini dia berada pada contohnya kalau gunung, katakanlah orang ini berada di sini. Dia berada di sini dekat bahagian sini. Jarak daripada A ni pergi kepada bahagian atas ini adalah 5 meter contohnya. Situasi macam cikgu buat sini So orang ini berada 5 meter daripada paras A ni. Ni A, dekat sini B. Okey. Dan dia statik je dekat bahagian sini. So dia duduk je lama-lama. Masa berjalan. Masa x axis ni berjalan. Okey, tapi untuk y axis tidak ada bacaan. So dekat bahagian sini kita katakan bahawa object at rest. Dia tidak bergerak. So kalau kamu tengok graf displacement versus time, dia dalam keadaan yang macam ni, mendatar macam ni saja. So object at rest dia tidak bergerak Okay.
Baik, seterusnya displacement versus time kalau macam ini. Kalau macam ini kita katakan moving with a uniform velocity. Katakanlah cikgu letak kat sini 1, 2, 3 contohnya. Masa pun 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Okey, dalam 1 meter dia bergerak sebanyak 1 saat. Okey. Okey. Dalam 1 meter dia bergerak sebanyak 1 saat. So dia bergerak dalam keadaan ni. Tolong respon dekat dalam chat apa formula velocity sebab dia kata kat sini uniform velocity. Respon dalam chat, kita belajar sebelum ni apa formula untuk velocity. Hello, formula untuk hal laju. Apa formula dia? V is equal to apa? Hello. Cikgu cakap seorang-seorang ke ni? Kamu nak buka sound pun tak apa. Penting kamu respon. Hello. U minus V over T. Itu apa dia? S over T. Okay, S over T. Good. S over T. Di mana displacement over time. S over T Okay. So dekat bahagian sini ni displacement S. Ini time. Okay, displacement over time. So gradient ini kamu boleh dapat untuk velocity sebenarnya sebab formula gradient M is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Ini matematik dulu kamu pernah belajar tentang gradient ni. Okay, tentang gradient ni. So dekat bahagian atas ni y-axis, bahagian bawah x-axis. So S ni y-axis, T ni x-axis. Betul tak kat dalam graf ni? Okay, y-axis dia S, x-axis nya T. So daripada gradient ni kamu dapat velocity sebenarnya. So cikgu nak tanya kat sini, kecerunan daripada displacement pertama ni, untuk displacement pertama kalau cikgu buat macam ni, berapa nilai velocity dia? Displacement pertama, berapa nilai velocity, nilai gradient dekat bahagian sini? Tolong tulis dalam chat. Tak tepat sangat. V is equal to 1 meter bahagi dengan berapa? Berapa saat? Kau tak nampak kat sini. Hello? 1 saat. Okay, good. 1 saat. So, dia akan dapat 1 meter per saat. Okay, dapat macam ni kan? Okay, tolong kirakan apabila dia berada di displacement yang kedua, berapa velocity dia? 2 meter bahagi dengan? Bila dia berada di 2 meter, bahagi dengan berapa saat? 1 juga. Macam tu juga. Macam tu apa? Bagi dengan 2. Ya, bagus. 2 meter bahagi dengan 2 saat, 2 second. So 2 bagi 2 dapat 1 meter per second. Nampak nilai 1 juga. Nilai dia sama. Bermaksud bahawa velocity untuk yang ini adalah sama. Kalau kamu nak gradient dia, kecerunan dia sama. So velocity dia adalah sama. Dengan syarat graf dia displacement versus time. Graf displacement versus time, gradient kamu akan dapat velocity. Okay. Baik, seterusnya. Untuk graf yang ketiga ni, dia bukannya naik secara mendadak macam ni. Dia naik, dia lekuk, lepas tu naik secara atas. Okay. So, gradient untuk ini kamu akan dapat apa? Tolong respon dalam chat. Gradient untuk graf displacement versus time ni, gradient, kamu akan dapat apa? Tadi cikgu dah ajar. Respon dalam chat ataupun cakap akan dapat nilai untuk apa? Hello? Lamanya respon. Gradient akan dapat nilai untuk apa? Ni nilai gradient akan dapat nilai untuk apa? Hello? Nilai gradient untuk gradient. Nilai gradient ni akan dapat nilai untuk apa? S. Apa dia? Nilai untuk? Velocity. Ya, betul. Velocity. Gradient ini, nilai gradient M tu gradient adalah, siapa conteng kat sini? Tolong padam balik. Nilai M dekat, nilai gradient dekat bahagian sini adalah nilai untuk velocity. Tadi cikgu dah terangkan tadi. S over T. Okay. Gradient adalah Y bahagi dengan X. Y axis ni adalah S. S bahagi dengan X.
X dia nilai dia adalah time. Okay. So gradient dia akan dapat velocity. So kalau gradient yang macam ini kita katakan sebagai objek moving with acceleration dengan pecutan. Sebab apa dengan pecutan? Kalau kita tengok dekat bahagian sini, cikgu nak kamu respon, kecerunan dia, kalau sini kecerunan dia sama. Tapi kalau gradient ni, kecerunan dia makin bertambah ke makin berkurang? Tolong respon dalam chat. Ataupun cakap. Hello, kecerunan dia makin Makin bertambah. Okay, good. Makin bertambah. Kamu tengok yang ini landai sikit. Kalau kita buat segitiga, yang ini landai sikit. Okay, makin bertambah. Kat bahagian sini dia makin curam. Kecerunan dia makin bertambah. So bila kecerunan makin bertambah, nilai V dia makin bertambah sebab nilai V dia adalah merujuk kepada gradient untuk graf ni. Okay, bila V bertambah, maksudnya kamu akan dapat acceleration sebab acceleration formulanya adalah V minus U over T. So kamu akan ada nilai initial velocity U, initial final velocity V. V dengan U akan dimasukkan dengan bahagian sini. Okay, so bagi T, so akan dapat acceleration. Okay, boleh? So dekat bahagian sini kita panggil dia sebagai object moving with acceleration dengan pecutan. Okay. Baik, setakat yang kita belajar tentang displacement versus time untuk 3 graf ni, faham ataupun tidak? Sebelum cikgu pergi kepada velocity time graph. Tolong respon. Yang tak faham tolong tanya. Hello. Ya, untuk yang kedua tu velocity ke? Yang kedua yang mana? U yang kedua? Bukan, yang B. Yang B, okay. Kenapa? Itu velocity juga ke? Ya, gradient dia tu velocity lah. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya kamu yang pertama ni, gradient dia nilai berapa? Tolong respon dalam chat. Gradient nilai dia berapa? Untuk yang pertama? Kosong. Ya, betul. Bermaksud, kalau kosong, maksudnya velocity dia berapa? Gradient dia kosong. Velocity dia berapa? Hello? Kalau gradient kosong, velocity dia berapa? Kosong. Bagus. Velocity kosong. Ya, velocity dia kosong. So, bermaksud kalau velocity kosong, dia tidak bergerak. Kalau tak ada hal laju, contohnya kereta kat meter kereta tu adalah tentang hal laju. So kalau meter kereta tu kosong, maksudnya kereta tu tak bergerak lah. Velocity dia kosong. Okay. So bila dekat bahagian sini ada velocity, so kereta tersebut bergerak. Tapi kalau yang ini kecerunan dia makin bertambah, so velocity dia makin bertambah, so akan ada acceleration. Sebab acceleration adalah ada nilai final untuk velocity dengan initial velocity. Dan juga time taken untuk kedua-dua masa yang diambil untuk daripada initial ke final. Okay. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada velocity time graph. Tadi displacement versus time Tadi displacement time graph. Sekarang ini kita pergi kepada velocity time graph. Velocity dia adalah y axis, time dia adalah x axis. Okay, y, x. Kamu kena pandai baca graf. Okay, sekarang ni kita tengok pada graf yang pertama ni dulu. Dia dalam keadaan yang macam mendatar macam tadi. Cumanya kamu kena tengok y axis-nya apa, x axis-nya adalah apa. Y, velocity, x ni adalah masa. So bila graf dia jadi macam ni, so object moving with a uniform velocity. Maksudnya dia bergerak secara velocity yang seragam. Velocity yang seragam adalah di mana contohnya kalau velocity kat sini 5. Okay, 5. So unit dia ms/1, maksudnya kereta tersebut bergerak sebanyak 5 meter per second. Setiap 1 saat dia bergerak 5 meter. Daripada awal sini sampai akhir sini, masa berjalan. Okay, masa berjalan. So yang ini kita panggil dia sebagai uniform velocity. Ini kita boleh kaitkan dengan graf untuk displacement. Displacement.
time graph. Okay, ni velocity time graph, kita dapat uniform velocity. Kalau displacement time graph, kita akan dapat graf dia macam ini. Yang ini berkait dengan yang ini. Di mana macam cikgu ajar kamu tadi, displacement versus time, gradient dia kamu akan dapat apa? Tolong tulis dalam chat. Gradient dia akan dapat apa? Displacement. Kosong. Bukan kosong, ni displacement versus time, ni graf ni. Velocity, ya betul. Gradient dia kamu akan dapat velocity. So velocity untuk gradient yang ini adalah apa kamu panggil? Dia nilai dia adalah velocity. Ya, memang nilai dia velocity. Nilai dia adalah seragam ataupun tidak seragam? Positif. Uniform, Ya, seragam. uniform. Ya, betul. So uniform. Maksudnya graf displacement versus time yang pattern macam ni merujuk kepada graf velocity versus time yang pattern dia macam ini. Bila kamu dapat pattern displacement versus time macam ni, automatic velocity dia, time graph dia, kamu akan dapat pattern macam ni. Dia sama sahaja, berrelate antara satu sama lain. So sebab itulah cikgu cakap kamu kena pandai baca graf. Kena tengok y-axis-nya adalah apa, x-axis-nya adalah apa. Okay. Faham atau tak setakat ni? Respon? Okay. Faham. Boleh Baik, seterusnya kita pergi kepada yang pattern graph kedua. Okay, ni velocity bukan displacement Sekarang ni velocity. Velocity versus time. Bila dia naik macam ni. Okay. Dia naik macam ni Object moving with a uniform acceleration. Nampak? Dia ada tulis tentang acceleration pula. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya. Gradient kat sini Gradient tadi cikgu tulis balik. Gradient formula dia y2 minus y1 over x2 minus x1. Sebelum tu cikgu nak tanya. Formula gradient kamu pernah tengok tak formula ni? Respon jap. Pernah tengok tak formula ni? Pernah. Pernah kan? So dah tahu lah. Okay. Okay, pernah kan? Okay, so gradient adalah y bahagi dengan x. Okay, gradient. Okay, kita tengok kat sini pula. Y-axis-nya adalah apa? Y-axis-nya adalah velocity. X-axis-nya adalah apa? X-axis-nya adalah time. So ini sebenarnya merujuk kepada apa? Velocity versus time. V minus U over time. Tu formula apa tu? Tahu respon? V minus U over time. Formula apa? Acceleration. Ya, bagus. Acceleration. Ya, betul. Acceleration. So, gradient untuk graf velocity versus time, gradient, okay, kita akan dapat acceleration. Kalau displacement versus time, gradient dia kita akan dapat velocity. Itu relationship dia. Tolonglah ingat. So, kalau cikgu tanya kat kamu, kalau graf yang atas ni, velocity versus time, ni nilai gradient dia berapa? Tolong jawab. Nilai gradient dia berapa? Ni, nilai gradient. Hello? Nilai gradient dia berapa? Kosong. Kosong, good. So, apa jadi kepada acceleration untuk graf yang ini? Tolong jawab. Accelerationnya? Acceleration dia kosong. Ya, bagus. Acceleration dia zero. Tidak ada pecutan. Bermaksud kamu bawa kereta daripada contohnya cikgu daripada Gemencih ni, cikgu nak balik ke Alor Gajah kejap lagi. Okey. Cikgu bawa dalam 5 meter per second. Dalam 1 saat 5 meter. Laju juga tu cikgu bawa. Okey. Tapi cikgu bawa daripada awal sampai akhir tu je cikgu bawa. So tidak ada pecutan. Okey. Disebabkan oleh velocity dia tidak berubah, uniform sahaja. Okey, boleh. Tapi kalau yang ini nilai dia berubah, velocity dia berubah. So kalau kita tengok katakanlah ni nilai dia adalah 1. Contoh cikgu bagi macam tadi juga 2, 3. 1 2 3. Okey, katakanlah nilai 1 ni dia pergi kat 1. 2 dia pergi kat 2. 3 dia pergi kat 3. Okay, sama macam tadi bila dia straight line macam ni. So gradient dia adalah sama daripada yang bahagian velocity 1 ni, velocity 2 ni, velocity 3 sebab kecurunan dia adalah sama. So sebab itulah acceleration dia adalah uniform. Okay, dia tidak berubah, dia sekata sahaja pecutan dia. Okay.
So kamu tahu nilai gradient ni akan dapat acceleration. So ini adalah uniform. Baik, seterusnya untuk yang bahagian bawah ni. Object moving with a uniform decreasing velocity. Okay. Velocity time decreasing velocity. Disebabkan apa dia kata decreasing velocity? Katakanlah di sini nilai dia 5. Di sini 0. Di sini 5 saat. Okey. Daripada waktu dia berada di 0 saat, so 0 velocity. Bila dia berada di 1 saat, so ni bila dia berada di 0 saat, velocity ni adalah 5. Bila dia berada di 1 saat, velocity dia makin kurang. Makin lama makin kurang, makin kurang sampailah dia jadi velocity dia 0. So decreasing velocity. Uniform decreasing velocity. Okay, boleh. Cikgu nak tanya sikit, kalau yang ini, kalau untuk dia punya gradient dia akan jadi nilai dia macam mana? Positif ke negatif? Jawab. Negatif. Negatif. Okay. Nilai dia akan jadi negatif. Okay. Nilai untuk gradient dia akan jadi negatif. So nilai gradient tu adalah nilai acceleration. So nilai acceleration dia akan jadi negatif. Bermaksud dia nyah pecutan. Dia kurangkan pecutan tersebut. Mula-mula kamu bawa kereta laju dalam contohnya 100 km/h. Tiba-tiba ada bayi 2 bulan melintas. So kamu brake. Okay, daripada 100 km/h kamu brake sampai jadi 20 km/h. Okay, so sebab tu dia jadi kurang, velocity dia makin kurang. Masa berjalan velocity kurang. So bila kita kira untuk gradient kat bahagian sini, kita akan dapat acceleration. So acceleration dia akan jadi negatif. Kalau negatif maksudnya nyah pecutan. Pecutan tu kita kurangkan pecutan tersebut. Decelerate. Okay. Baik. Teruskan lagi. Macam tak lengkap ni. Ada yang D cikgu tak ni. Okey, kejap lagi kita ulang balik lah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada acceleration time graph. Okey, acceleration time graph Sekejap. Okey, so kena tengok y axis nya. Ni adalah y axis, ni adalah x axis. Okey, y axis dengan x axis. So kalau kamu tengok dekat bahagian sini, gradient dia nilai gradient dia adalah 0. Tapi kalau kamu tengok dekat bahagian sini, masa berjalan. Masa pergi ke warna merah ni masa dia berjalan. Ada 1, 2, 3. Okey, masa berjalan. Tapi nilai acceleration tu tidak ada. Okey. Kita tinggal lagi 10 minit. Sekejap lagi kamu masuk balik Sekejap ya. Okey. So masa berjalan dalam masa yang sama acceleration tu tidak ada. Okey. So sebab itulah kita katakan sebagai zero acceleration. Graf ini kita boleh kaitkan dengan graf untuk velocity time graph. Okay, velocity time graph di mana apabila kamu buat velocity dia dalam keadaan yang constant, katakanlah nilai adalah 5. Okay, velocity dia dalam keadaan yang sama saja masa berjalan. So gradient kat bahagian sini adalah 0. Macam yang cikgu cakap tadi Gradient kat bahagian sini 0. So gradient ini merujuk kepada apa kalau velocity time graph? Tolong respon. Velocity time graph gradient dia akan dapat apa? Tadi kita belajar. Hello. Acceleration. Okay, good. Acceleration. Acceleration dia. So acceleration dia akan jadi 0. Cikgu. Ya. Cikgu, kalau acceleration dia kosong, dia tak bergerak lah. Kan, okay, baik. Acceleration dia 0 bukan dia tak bergerak. Tolong dengar baik Tolong dengar baik. Satu-satu benda kalau dia bergerak, kita namakan dia sebagai velocity, hal laju. Kalau dia bergerak saja maksudnya dia ada hal laju. Kalau tak bergerak, hal laju dia 0. Velocity dia 0. Okay. Apa-apa dia bergerak, dia adalah velocity. Okay.
Tapi kalau untuk velocity, kalau sesuatu benda tersebut tidak ada acceleration, dia still bergerak kalau dia tidak ada pecutan. Dia bergerak dalam laju yang sama lah. Bergerak je dalam laju yang sama. Okay? Bila acceleration dia zero, bermaksud dia bergerak dalam laju yang sama. Dia still bergerak. Okay? Kalau kamu tekan minyak untuk apa dia ni, bawa kereta, tekan minyak, siapa pula conteng ni? Tolong padam. Makin banyak pula dia conteng Okay, baik. Menjawab tak siapa yang tanya tadi tu? Jawab, cikgu jawab. Okay, Terima jawab kasih. So kalau yang bergerak dia ada velocity. Tapi kalau accelerationnya zero, dia masih lagi bergerak, cumanya velocity dia constant. Okay, baik. Seterusnya kita pergi kepada acceleration. Object moving with a uniform acceleration. Acceleration yang sama. Kalau kamu tengok sini, y axis dia acceleration, x axisnya time. So kalau kita letak, cikgu akan ambil nilai yang sama je. Kita letak sini 5, 0,5. Daripada awal, daripada saat 1 saat, 1, 2, 3, 4 saat sampai 4 saat, dia masih lagi berada di acceleration yang sama. Bermaksud acceleration dia tidak berubah, sama. Ini kita boleh kaitkan dengan graf untuk velocity time graph. Okay, di mana kalau kamu dapat graf acceleration time graph macam ni, velocity time graph akan jadi macam ini. Okay, di mana kalau gradient yang kamu dapat dekat bahagian sini merujuk kepada nilai bagi apa? Tolong respon. Velocity time graph, gradient akan dapat nilai untuk apa? Gradient akan dapat nilai untuk apa? Hello? Acceleration. Okay, good. Acceleration. Acceleration. Okay, acceleration, good. So gradient kat sini acceleration. So kecerunan kat bahagian sini sampailah ke atas, kecerunan dia adalah sama. So nilai acceleration dia adalah sama. Contohnya katakanlah nilai acceleration kat bahagian sini 5. So 5 ini merujuk kepada yang bahagian sini lah. Sebab tu dia stay je 5. Dengan syarat graf dia acceleration versus time. Okay. Baik. Dan satu lagi, acceleration versus time, graf dia jadi macam ni. Maksudnya kalau dia graf dia macam ni, graf dia meningkat. Okay, acceleration meningkat 1, 2, 3 meter per second. Okay. Makin lama makin laju pecutan. Makin lama makin laju pecutan. Okay. So kita namakan sebagai object moving with increased acceleration. Sekejap. Okay. Object moving with increased acceleration. Okay, acceleration dia makin bertambah. Okay. So nilai dia katakanlah sini 1, 2, 3. So acceleration dia makin bertambah. Contoh graf untuk kita kaitkan dengan bahagian sini dengan graf yang lain dari tadi kita dah belajar, velocity time graph. Macam kamu jawab tadi, gradient ni kamu akan dapat acceleration. So tapi macam mana pattern graph dia? Pattern graph dia adalah macam ini. Di mana kecerunan dia makin bertambah ke makin berkurang? Tolong ni untuk yang graf cikgu lukis ni, kecerunan dia Bertambah. makin bertambah. Dia makin cerun. Ni landai sikit. Ini makin cerun. Kamu tengok yang hypotenuse dia. So dia makin cerun. So kalau makin cerun, kamu tahu gradient dia akan dapat A. So kalau gradient dia makin meningkat, acceleration dia juga makin meningkat. Sebab itulah dia increase acceleration. Kalau untuk acceleration versus time, kamu akan dapat graf macam ni. Tapi kalau untuk velocity time graph, kamu akan dapat graf macam ni. Kedua-dua ini relate antara satu sama lain. Faham ataupun tidak? Okey tak? Ke laju sangat? Faham tu. Okey boleh? Faham. Faham Okey baik. Kita ada lagi dalam 3 minit. Lepas tu kita akan keluar. So cikgu off. Lepas tu kamu masuk balik supaya time waktu cikgu terang nanti takut keluar time waktu cikgu present. Okey. So cikgu off dulu. Tu kamu masuk balik.